Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya janjikan tadi, saya akan bagikan 7 kalimat, ejaan untuk 7 kalimat yang biasa saya sebut dalam pengajian kita. Tapi ada permintaan untuk kita berikan ejaan sebenar dalam bahasa Arab. Tuan-tuan. Baik, tuan-tuan tengok. Yang pertama ialah al-ismu al-mausulu. Al-ismu al-mausulu. Maksudnya apa? Isim mausul lah. Isim mausul ni maknanya ialah isim mewakili. Tengok ejaan dia. Al-ismu al-mausulu. Sod. Sod bukan sin dekat sini. Bukan mausul tapi sod. Al-ismu al-mausulu. Isim mausul. Kemudian al-ismu al-isyaratu. Al-isyarati. Al-ismu al-isyarati. Isim isyarah. Ni isim tunjuk. Isim isyarah ialah isim tunjuk. Seterusnya ialah isim istifham. Isim istifham. Apa makna isim istifham? Maknanya isim tanya, tuan-tuan. Isim tanya. Mana isim tanya? Okey. Ismu al-istifhami. Ismu al-istifhami. Al-istifham ni ha ni ujung ni. Al-istifhamu. Ha ni ha alif. Al-istifhami. Isim istifham lah maksudnya kalau kita sebut dalam perkataan yang mudah. Kemudian berikutnya ialah isim syarat. Tuan-tuan tengok ni isim syarat. Isim syarat. Ismu syarti. Ismu asyarti. Ismu syarti. Isim syarat. Bukan isyarah tau. Ni isim syarat. Isim syarat. Yang apa? Sesiapa man. Ataupun berapapun berapapun yang awak minta nescaya mereka beli, mereka bayar macam tu maksudnya. So ni isim syarat. Kemudian seterusnya ialah ismu zarfi, isim zaraf, isim ruang. Isim zaraf artinya ialah isim ruang. Kemudian seterusnya ialah zaraf makani, zarful makani, zaraf al makani, kemudian zarfu az-zamani. Zaraf makan ni zaraf zaman. Ruang zaraf makan ruang tempat. Ruang tempat. Kalau zaraf zaman maknanya ruang masa. So saya cuba untuk masukkan dalam skrin untuk tuan-tuan screenshot. Okey. Sebentar tuan-tuan. Cuba tuan-tuan screenshot kalau boleh dapat. InsyaAllah. Okey, kalau tuan-tuan nak baca nanti tuan-tuan enlarge lah, tuan-tuan besarkan. Okey. Saya bagi peluang untuk tuan-tuan screenshot. Okey, alright. Sekarang kita ambil ayat kita yang mana kita akan sambung surah An-Nisa ayat yang pertama. Okey, sebentar. Tuan-tuan. Okey. Saya dah baca tadi kan? Dalam video yang pertama kan? Okey, so video yang kedua ni kita terus saja ambil ayat yang kita nak bahaskan hari ni. Hari ni kita akan ambil wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, kata Allah. Okey, kita tengok makna dulu. Wa dan ittaqu, takutlah oleh kamu Allah akan Allah. Sekejap. Saya besarkan. Okey, sebentar tuan. Wattaqullah. Wattaqullah, dan takutlah oleh kamu akan Allah. Sebab tu Allah ni dia bari atas. Sebab apa? Dia jadi maf'ulun bih. Dia jadi maf'ulun bih kepada takutlah oleh kamu. Takut pada siapa? Takut pada Allah. Yang ditakuti ialah Allah. So sebab tu Allah tu kalimah yang mulia ni dia kita bagi dia pangkat mansub dalam konteks rangkap ni sebab dia maf'ulun bih. Allazi tasaalun. Allazi ni maknanya yang ataupun dia yang. Tasaaluna, kamu saling meminta. Tasaaluna, kamu saling meminta. Takutlah oleh kamu akan Allah, dia yang kamu saling meminta kepadanya. Kamu saling meminta. Tasaalun, tuan-tuan, kalau ada ta di pangkal, biasanya ada perkataan saling tu ditambah lah. Jadi kalau untuk yang lebih tepat dalam konteks ini, kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok apa kita put tafsir Ar-Rahman, sebentar tuan-tuan. Maknanya selalu meminta. Selalu meminta. Kamu selalu meminta. Kalau terjemahan yang sesuai untuk rangkap ni ialah kamu selalu ataupun kamu semua saling meminta dengan dia. Maksudnya
Kamu saling meminta. Kadang ayah minta, anak minta, abang minta, semua minta. Minta pada siapa? Minta pada Allah tu lah. Jadi Allah kata takutlah oleh kamu kepada Allah yang tasa'aluna, kamu saling meminta kepada dia. Kamu semua saling kamu semua ni pakat-pakat semua saling meminta kepada Allah. Pakat-pakat ramai-ramai minta pada dia. Itulah dia Allah. Jadi takutlah kamu akan Allah. Siapa dia Allah? Tempat yang kamu semua ni duk saling meminta pada dia seorang. Gitu Kemudian meminta dengannya, kamu saling meminta dengannya. Itulah saya kata tadi. Kamu semua saling meminta dengannya, kamu semua saling ramai-ramai tu minta pada dia seorang, tu maksud dia. Wal arhama, dan al arhama. Yang ni kita ada masalah sikit hari ni yang saya sebut sebagai isu tu. Jadi kenapa dia mansub? Ada dua pandangan, tapi saya prefer dengan salah satu daripada dua pandangan tersebut lah. Nanti kejap lagi saya jelaskan masa kita bahaskan tentang teknikal. Innallah, sesungguhnya Allah kana adalah dia alaikum ke atas kamu raqiban. Dia adalah ke atas kamu, dia adalah penjaga. Allah lah yang menjaga kamu dari susah senang, dari bahaya dan sebagainya. Okey tuan-tuan, kita ambil secara teknikal. Wattaqullah, dan takutlah oleh kamu akan Allah allazi tasaaluna bihi. Bihi tu dekat baris yang bawah. Okey, wa dan ini ialah haraf, iaitu haraf ataf. Ittaqu, takutlah oleh kamu. Ini fi'il amar kan. So kalau fi'il ganti nama diri dalam fi'il ni apa? Kamu ni rujuk pada siapa? Kamu ni rujuk pada orang yang sama yang sebelum ni kita bahaskan, Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian kalau dalam pelajaran peringkat yang ketiga, ini fi'il kan, fi'il amar. Kalau fi'il amar ganti nama diri di kamu rujuk kepada Rasulullah dengan para sahabat, dan maf'ulun bih ada atau tidak? Maf'ulun bihnya ada, iaitu Allah. Okey, kalau peringkat yang ketiga, ini fi'il amar. Fi'il amar dia mabni ke mu'rab? Jawapannya fi'il amar dia mabni. So tak payah bahaskan soal baris. Dia mabni macam ni lah rupa dia. Kalau kita tanya dia kebal dengan apa? Dia kebal dengan mati. Dia kebal dengan baris mati. Tu maksud dia. Sebab ujung dia baris mati. Waw ni sebenarnya mati tuan-tuan. Ataupun alif ni pun sebenarnya dia tidak berfungsi dari sudut bacaan lah. Okey, Allah ni ialah kalimat isim, dia ialah isim biasa. So kalau isim biasa dia mu'rab mansub. Jadi kalau ditanya kenapa dia kalimat ni dapat pangkat mansub, sebab dia adalah maf'ulun bih. Betul ke tidak? Dia ialah maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada kalimat apa? Itaku ni lah. Maf'ulun bih ni kan yang kena buat. Dia kena apa? Kena ditakuti. Tu maksud dia. Okey, tanda mansub ni, tanda mansub dia fathah lah. Okay, alladhi maknanya yang, ataupun dia yang, ataupun orang yang kalau refer pada orang. Tapi dalam konteks ni dia refer pada Allah. Tak sesuai lah. Orang yang. So ini ialah kalimat isim. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelarannya apa? Gelarannya ialah isim mewakili ataupun isim mausul. So saya akan seboleh-bolehnya guna kalimat-kalimat Arab. Kita dah sampai masa untuk kita convert kepada bahasa Arab, tuan-tuan. Ini ialah isim mausul ataupun kita sebut sebagai isim mewakili. So isim mausul, dia mausul kepada apa, tuan-tuan? Takutlah kamu kepada Allah yang kamu saling meminta kepada dia. Yang ni rujuk, dia mewakili, dia mausul kepada kalimah Allah. Dia mausul kepada Allah Azza wa Jalla, tuan. Kalau pelajaran peringkat ketiga, inilah kalimat isim. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi, dia mabni. So kita tak payah bahaskan soal baris. Tasa'aluna, kamu saling meminta. Tuan-tuan, inilah kalimat isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan? Ini ialah kalimat fi'il. Fi'il apa? Tak ada telah kan? Ni ialah fi'il mudhari'. So kalau fi'il mudhari' dia mabni ke mu'rab? Jawapannya dia mu'rab. Okey, dia mu'rab, dia ni mu'rab marfu' ke dalam keadaan asal, ataupun dia telah bertukar menjadi mansub ataupun majzum. Caranya tengok sebelum ni ada tak geng kereta ataupun geng motor? Jawapannya ustaz, tak ada. Tuan-tuan jangan lupa tahu, geng kereta atau geng motor tu hanya timbul kalau jumpa fi'il mudhari'. Kalau tak ada fi'il mudhari', tak payah cerita geng kereta, geng motor. So ni fi'il mudhari' kita jumpa, tak ada geng kereta, tak ada geng motor kat sini kan. So kalimat ini dia berada dalam keadaan asal dia marfu'. Betul ke tidak? Okey, kalau dia marfu', cara Allah nak tunjukkan yang kalimat fi'il mudhari' ni marfu', Allah pakai 3 cara, 3 teknik. Teknik yang pertama ialah dengan letak dhammah dekat ujung. Ni tak ada. Teknik yang kedua ialah dengan haraf illah. Yang ni pun tak ada haraf illah dekat ujung. Tapi teknik yang ketiga dengan letak cek nun dekat ujung. Ini ada possibility. Jadi Allah akan letak teknik yang ketiga tu, tak cek nun dekat ujung, kalau dia termasuk dalam kelompok isim fi'il mudhari' yang 5. Kalau dia termasuk dalam fi'il mudhari' yang 5, huma, antuma, hum, antum dan anti, barulah dia boleh pakai nun dekat ujung. Ni tengok, kamu ni masuk tak? Masuklah. Huma, antuma, hum, antum. Antum kan kamu. Dia termasuk dalam
kelompok fi'il mudhari' yang 5. So teknik yang digunakan ialah letak cik nun kat ujung. Faham tak? Huma, antuma, hum, antum dan anti. Ini ialah antum. So pakai itulah teknik dia. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok pelajaran peringkat kedua tentang fi'il mudhari' ni, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Kamu. Kamu rujuk pada siapa? Rujuk pada Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah dengan para sahabat. Ada atau tidak maf'ulun bih? Jawapannya tidak ada maf'ulun bih. Sebab kalimat selepas ini ialah bihi. Bihi. Bi ni haraf jar kan? Bi ialah haraf jar kan? So kalau bi haraf jar, tak adalah maf'ulun bih dia. Okey, bi haraf jar, hi, nya. Ni ialah isim dhamir. So dhamir dia dhamir kepada Allah Azza wa Jalla lah. Kamu saling minta kepadanya ataupun dengan nya. Nya rujuk kepada Allah. Semua orang akan minta kepada Allah kan. So ini kalau pelajaran peringkat ketiga, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, dia mabni. Okey, wa dan al-arhama. Ni al-arhama. Tengok tuan-tuan Ada beberapa pandangan yang kita tengok dekat dalam beberapa buah kitab. Al-arhama ni dibari atas sebab waw ni waw ataf. Dia telah diatafkan dengan satu kalimat lain. So kalimat yang diatafkan kepada al-arham ni adalah satu kalimat ke atas. Yang paling dekat dengan kehendak ayat ni mungkin kalimah Allah. Tapi seperti mana yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, waw ataf ni dia kerja dia menyamakan baris sebelum dan selepas yang kalimat isim ataupun kalimat yang sebanding kan. Tapi takkan tuan-tuan nak sebandingkan kalimat arham ni dengan kalimat Allah. Betul tak? Hubungan keluarga. Takkan keluarga tu dia sebanding, hubungan keluarga tu sebanding pula dengan Allah. Tentulah tidak kan. Jadi ada satu pandangan yang lebih saya selesa ialah al-arhama ni sebenarnya ialah maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat kan. Okey, dia kena apa? Yang itu telah dihazafkan. Kan arahan perintah yang pertama daripada Allah, ittaqullah, takutlah oleh kamu kepada Allah. Perintah yang kedua ialah sambunglah silaturahim. Jadi sambungkanlah silaturahim itu tidak ditulis. Sambungkanlah itu tidak ditulis. Diletakkan wal arham, hubungan keluarga saja diletak di sini. Jadi bila letak hubungan keluarga, maknanya automatik hubungan keluarga nak kena buat apa? Nak kena putuskan ke? Nak kena campak ke? Tak, hubungan keluarga ni hendaklah dipelihara ataupun disambung. Hendaklah dipelihara ataupun disambung. Jadi perkataan pelihara ataupun sambung itulah yang telah dihazafkan dalam konteks ini. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya, Ustaz, al-arhama inilah kalimat isim. Dia isim biasa atau isim yang ada gelaran dan fungsi? Dia ni ialah isim biasa. Kalau isim biasa, dia mabni ke mu'rab. Dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mu'rab mansub ke mu'rab majrur? Dia mu'rab mansub. Jadi kalau ditanya kenapa dia mansub? Tanda mansub dia mana? Tanda mansub dia fathah. Okay, kenapa dia mansub? Penyebab dia kerana dia adalah maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih, dia kena apa? Maf'ulun bih kan yang kena buat, dia kena pelihara. Itu maksud dia. Kalau ditanya mana perkataan peliharanya, yang itu telah dihazafkan dalam konteks rangkap ini. Baik, innallaha kana alaikum raqiba. Innallaha kana alaikum raqiba. Okey, kalimat yang pertama inna. Inna maknanya sesungguhnya kan. Inna maknanya ialah sesungguhnya. Baik tuan-tuan, tiap-tiap kali jumpa inna, tuan-tuan nak subjek dengan khabar. Subjek dengan khabar. So mana subjek inna ni? Sesungguhnya siapa? Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Allah. Ini ialah subjek kepada inna. Okey, soalan kita berkisar tentang kalimah yang mulia ni, kenapa dia mansub? Tuan-tuan jawab kenapa kalimah Allah dalam konteks ini dia mansub? Dia ada kena-mengena dengan inna ni tuan-tuan. So Allah kita tinggalkan sekejap lagi saya patah balik pada kalimah Allah. Kana, telah adalah dia. Ini ialah kalimah istimewa juga dekat dalam Al-Quran. Ni istimewa yang pertama, ni istimewa yang kedua. Setiap kali tuan-tuan nak inna dengan kana, dia mesti nak subjek dengan khabar. Jadi kalau kalau tuan-tuan tengok kana ni, dia pun nak subjek dengan khabar. Okey, kalau kana ini tuan-tuan telah adalah dia kan. So subjek ni mana? Subjeknya dia yang ada dekat dalam ni lah. Dia tu rujuk pada siapa? Dia tu rujuk kepada Allah juga. Dia rujuk kepada Allah. Alaikum raqiban. Ke atas kamu raqiban. Raqiban ini ialah ala ni haraf jar, kum ni kamu. Dia jar majrur lah. Cuma ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, isim dhamir. So dia tidak boleh diubah lah. Dia mabni begitu. Okay, raqiban. Kenapa raqiban ini pangkat dimansub? Kerana dia ialah khabar kepada kana ni. Khabar kepada kana. Subjek kana mana Ustaz? Subjek kana tersembunyi dalam kalimah kana itu sendiri. Apa yang tersembunyi? Huwa ataupun dia. Dia atau huwa tu rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Allah. Okey. Kalau ditanya Ustaz kata inna nak subjek dengan khabar.
Jadi kalimah Allah ni kita tahulah dia subjek kan. Okay, mana khabar dia? Khabar dia merupakan satu rangkap baru, iaitu kana alaikum raqiba. Ini rangkap ini ialah subjek kepada inna ini. Faham tuan-tuan Okay, tiba-tiba subjek dia tu dimulakan pula dengan kana. Tak ada masalah. Kana nak subjek dengan khabar juga. Mana subjek dia? Subjek ni ialah huwa yang tersembunyi dalam kana. Khabar dia mana? Alaikum raqiban. Alaikum raqiban ni khabar kepada kana. Okey, inna punya khabar mana? Ini sepanjang-panjang ni, kana alaikum raqiban. Ini adalah khabar kepada inna. Okey tuan-tuan, balik kepada kalimah Allah. Tengok kalimah yang mulia ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, ini ialah kalimat isim. Ya, dia ialah kalimat isim, dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. So tengok, dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur, dia mu'rab mansub. Tanda mansub dia mana? Tanda mansub dia fathah. Okay, apa penyebab kalimah yang mulia ni dia berpangkat mansub dalam rangkap ini? Penyebab dia tu yang saya nak tahu kepada tuan-tuan. Tanya pada tuan-tuan dalam soalan kuis kita hari ini. Kenapa kalimah Allah ini dapat pangkat mansub? Cluenya dia ada kena mengena dengan inna ini tuan-tuan. So tuan-tuan tolong jawab. Hantar ke 010-817-3131. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.